Ayah satu-satunya lah ayah. Abah adalah satu-satunya ayah, Abah. Sejarah bila ayah sejen. Nak makan ayah, nak keluar dengan ayah. Dia ada mitos ya, sebab burung punai emas ni dia ada sedikit persamaan dengan landak raya, di mana dalam burung ni dia ada satu batu. Batu ni sebenarnya secara saintifik diguna untuk pencernaan, untuk penghadaman, sebab burung ni biasa makan biji-biji rin. Kehadiran COVID-19 banyak memberi kesan kepada setiap golongan masyarakat. Dan ketika dunia dilanda wabak yang masih tiada penawar ini, pihak kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memeranginya. Menetap di Bandar Tun Hussein On, Ceras, Kuala Lumpur. Nur Hafizah Muhammad Hanafiah atau lebih mesra disapa Kak Jah antara golongan peniaga kecil yang terkesan dengan pelaksanaan PKP. Pastinya sambutan Ramadan tahun ini sangat berbeza buat semua umat Islam di Malaysia. Bagi wanita yang berusia 44 tahun ini pula, Ramadannya kali ini disambut dengan penuh berliku. Dalam kalangan masyarakat setempat, Kak Jah cukup terkenal dengan keenakan dan kepelbagaian kuih tradisi yang dijual di sebuah gerai jalanan berdekatan rumahnya. Lantaran kekangan untuk berniaga di musim PKP, seterusnya PKPB, Kak Jah masih menerima tempahan produksi kuih muihnya dalam kuantiti yang sedikit berbanding sebelumnya. Sebelum ini, setiap hari Kak Jah menghasilkan variasi kuih muih. Seri Ayu antara yang paling mendapat sambutan. Sebelum ni kan kita berniaga dekat gerai, sambutan kuih muih memang sangat-sangat menggalakkan lah. Kadang diorang datang pun tak cukup jugalah kan. Macam nona manis, popiah sirah. Tapi lepas PKP ni tak ada tempat khusus kita nak berniaga. Di rumah pun kadang orang pun nak datang, maklumlah kan, nak masuk ke dalam jauh sana tepi jalan orang lalu singgah berhenti macam tu saja kan. Berkuranglah pendapatan untuk kita niaga kuih lah waktu PKP ni. Berusia 18 tahun, Karisma Golori yang berasal dari Semporna Sabah bersyukur kerana masih lagi diberi pekerjaan oleh Kak Jah walau produksi kuih tidak sebanyak seperti sebelumnya. Karisma memang sebelum ni dia berniaga pembantu Kak Jah dekat gerai. Lepas tu bila PKP dia pun tak ada kerja. Kesian kat dia kan, PKP dia tak buat apa. So datanglah kat rumah. Ada banyak mana kita bagi. Kadang kita dah masak tu, kita suruh dia orang balik makanan, sama-sama bantu. Macam tu. Dapat sikit kita bagi sama banyak, macam tu lah. Inisiatif seperti menggunakan kecanggihan teknologi sedia ada diaplikasikan dalam teknik perniagaan mereka bagi menepati amalan normal baharu. Media sosial seperti aplikasi Facebook dan WhatsApp digunakan untuk mempromosi jualan kuih dan tempahan yang diambil melalui atas talian. Atas dasar keprihatinan, Kak Jah turut menawarkan pertolongan buat jiran-jirannya yang terjejas ekonomi untuk meletakkan makanan mereka kepadanya untuk dijual. Usai mencatat tempahan pelanggan, makanan akan diasingkan dan dilabel dengan nama dan alamat pelanggan sebelum penghantaran dilakukan. Di samping itu, ibu kepada 2 orang anak ini turut menggunakan servis penghantaran berdaftar untuk tempahan makanan dari pelanggan yang tinggal melebihi 5 km. Diorang dah bayar tak?
Bagi mengurangkan interaksi dekat dengan pelanggan, kebiasaannya pembayaran terlebih dahulu akan dibuat melalui dalam talian. Untuk lokasi yang berdekatan dengan rumahnya, penghantaran makanan akan dikendali oleh Kak Jah sendiri. Sebelum mengambil risiko untuk keluar, langkah-langkah penjagaan seperti memakai sarung tangan serta penutup mulut dan hidung dipraktikkan oleh Kak Jah. Rutin penghantaran makanan kepada pelanggan akan dilakukan Kak Jah tanpa mengenakan cas penghantaran. Lazimnya, penghantaran makanan akan dilakukan dalam anggaran 5 ke 6 rumah sekitar perumahan berdekatan. Di Taman Bukit Teratai, Ampang, Selangor, Roslan Hamid juga mempunyai cerita yang sama dengan apa yang dialami oleh Kak Jah. Sebelum ini, gerai Roslan terkenal dengan keunikan nasi lemak variasi lauk dengan harga yang murah. Sama seperti para peniaga kecil yang lain, perniagaan Roslan juga terkesan dengan serangan pandemik COVID-19. Demi survival hidup, Roslan mengambil inisiatif menumpang premis makanan kawannya untuk meneruskan perniagaan ketika PKP dilaksana. Langkah kebersihan yang menepati piawaian Kementerian Kesihatan dipraktikkan Roslan supaya keselamatan pelanggan dan dirinya sentiasa terjamin. Kali ini agak berbeza sebab nak beli makanan pun jarak 1 meter. Tak boleh makan kat kedai. Bazar Ramadan pun tak ada. Dikenali dengan gerai nasi lemak suka hati, perniagaan Roslan yang hanya menggunakan lori mendapat sambutan ramai sebelum terlaksananya PKP. Kalau sebelum ni memang banyak kali daripada start kecil lagi. And dia punya masakan dia memang sedap. Kalau boleh macam kita nak beli contoh kat Abalan ni, kita order awal lah, senang. So kita datang bayar and ambil boleh terus balik. So tak adalah lama sangat kat luar ni. Bagi mengurangkan orang ramai berkumpul di premis ini, Roslan memilih untuk menerima tempahan dari pelanggannya melalui servis tempahan dalam talian sehari lebih awal. Akibat orang duduk di rumah. Bila dia duduk di rumah, dia punya waktu yang banyak untuk memasak. Jadi kita peniaga-peniaga biasa ni, biasanya bulan Ramadan ni kita boleh dah cari pendapatan lebih. Tapi akibat banyak masa yang suri rumah ada, mereka boleh memasak. Jadi kita hanya meniaga berdasarkan order dan ada lebihan tu kita jual secara direct. Itu yang berlaku. Di sebalik ujian kekurangan pelanggan ketika Perintah Kawalan Pergerakan, Roslan perlu merawat isteri yang mempunyai masalah fungsi buah pinggang. Berusia 64 tahun, Subiah Arifin yang menghidapi penyakit masalah buah pinggang sejak 2 tahun lalu bersyukur kerana masih mempunyai Roslan di sampingnya sebagai tempat bergantung. Sudah menjadi rutin, Subiah akan menerima rawatan hemodialisis di sebuah hospital swasta di Ampang 2 kali seminggu. Mujur Bantuan Zakat Selangor sedikit sebanyak mampu menanggung separuh daripada pembiayaan rawatan di sini dan dapat meringankan beban Roslan juga isterinya. Ayah satu-satunya lah ayah. Abah adalah satu-satunya ayah, Abah. Sejarah bila ayah sejen. Nak makan ayah, nak keluar dengan ayah. Oktober 2019 merupakan detik hitam buat Kak Jah sekeluarga. Ketika dalam perjalanan menuju ke gerai nasi lemaknya, Razali Muhammad Yusof dilanggar oleh seorang pemandu yang dikatakan mabuk ketika dia sedang berhenti di kaki 5 untuk memeriksa keadaan tayar keretanya.
Kemalangan jalan raya itu meragut keupayaan badan dan menghalang bapa berusia 43 tahun ini daripada bergerak seperti sebelumnya. Ayah, sebab ayah accident, kalau mak pergi delivery hantar makanan tu, saya lah tolong jaga. Kalau ayah nak duduk, okey kasih ayah duduk, saya dengan adik dudukkan. Kalau ayah nak kasih kencing, saya kencingkan. Kalau ayah pusing, pusing. Kalau ayah tertidur tu, ni belakang adik akan buat lah. Kak Jah bersyukur kerana mempunyai 2 orang anak yang sering membantunya dalam perihal menguruskan suami. 1, 2, 3. Walau hanya berusia 12 dan 9 tahun, Muhammad Ijaz Razali serta Ryan Haris memahami keadaan keluarga mereka. Musibah yang menimpa Razali sangat menjejaskan pendapatan mereka sekeluarga. Dengan keadaan Razali, Kak Jah seolah-olah telah kehilangan sebelah sayapnya. Boleh. Buat. Kalau doa abang dimakbulkan, abang nak minta apa? Yang minta ayah sembuh je. Sebab ayah satu-satu je lah ayah. Abah adalah satu-satunya ayah, Abah. Sedihlah bila ayah accident. Kalau solat tu minta doa je kat Tuhan. Minta supaya sembuh je, tu je. Sebab apa nak tengok ayah sembuh. Nak makan ayah. Nak keluar dengan ayah. Selain melakukan produksi kuih untuk jualan, Kak Jah juga mengambil upah memasak untuk rumah anak-anak yatim. Bayaran upah baginya adalah seikhlas hati. Dia percaya di dalam setiap rezekinya terselit juga untuk yang lebih memerlukan. Kak Jah ambil upah dengan rumah anak yatim, bayar seikhlas hati. Lepas tu jiran-jiran dekat sini ramai juga bulan puasa kan, dia orang pun infak duit kan untuk beli daging, ayam kan untuk masak sayur-sayur semua tu, kadang dia orang pun bagi hantar kat rumah beras-beras. Orang-orang sini alhamdulillah. Walau infak memasak untuk rumah anak-anak yatim ini menyekat Kak Jah dari menumpukan sepenuh perhatiannya pada pembuatan kuih, di sebalik tenaga yang dikerah dalam melakukan sedekah tersimpan 1000 pengharapan buat tersayang. Seikhlas hati Kak Jah cakap, Kak Jah buat benda ni untuk suami kan, sebab Kak Jah nak suami boleh berjalan balik kan. Dan Kak Jah bila macam kadang kita nak pergi ke hantar makanan tu, ada juga nasi, Kak Jah kan sedekah dengan siapa tepi jalan. Kak Jah cakap, adik ni kakak sedekah, doakan suami akak boleh jalan. Tu selalu Kak Jah cakap, doakan suami akak boleh berjalan. Orang kata kalau kita buat infak ni jalan yang baik kan, mudah-mudahan Allah tahu niat kita, Allah tahu kita punya apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Dan insya-Allah lah Kak Jah minta dia boleh berjalan lah kan, sambil bantulah kita. Sekitar jam 5.30 petang, wakil rumah anak-anak yatim ini akan mengambil makanan yang telah siap dimasak. Kebiasaannya, Kak Jah akan memasak untuk rumah anak-anak yatim Syahira serta rumah perlindungan anak-anak yatim dan asnaf jalinan kasih yang kedua-duanya terletak di sekitar kawasan Ceras. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Selain menjaga anak-anak yatim perempuan, Rumah Jalinan Kasih juga mengasingkan 10 orang anak-anak yatim lelaki di penempatan lain yang terletak 1 kilometer dari rumah ini. Menempatkan 20 orang anak-anak yatim perempuan berusia dari 1 hingga 17 tahun. Rumah Pelindungan Anak-anak Yatim dan Asnaf Jalinan Kasih Ceras Selangor ini sering dihidangkan dengan air tangan Kak Jah. Di samping serangan wabak COVID-19, ada pelbagai ujian lain yang menduga. Namun, di balik lebatnya hujan, pasti pelangi akan berkunjung akhirnya. Walau diuji dengan ujian berat, mereka masih mampu menzahirkan ucapan syukur dan berbahagia dengan nikmat yang dikurniakan. Dia ada mitos ya, sebab burung punai emas ni dia ada sedikit persamaan dengan landak raya, di mana dalam burung ni dia ada satu batu. Batu ni sebenarnya secara saintifik diguna untuk pencernaan. Bertempat di lereng Banjaran Titiwangsa, perkampungan Melayu Kampung Janda Baik Bentong Pahang ini sering menjadi tumpuan sebagai lokasi percutian kerana keindahan suasananya. Mula diusahakan sejak September 2003, pusat konservasi ini menempatkan pelbagai jenis haiwan termasuklah daripada spesies burung, antaranya burung tiong, merak dan burung punai. Malah, Wildlife Fauna Breeding and Research ini turut menempatkan haiwan mamalia di antaranya landak raya. Berasal daripada keluarga burung merpati, nama burung punai emas tidaklah semegah kakak tua mahupun merak. Lazimnya, ia boleh ditemui di pulau-pulau di Malaysia serta kepulauan sekitar Asia Tenggara. Burung punai emas atau nama saintifiknya Calonas nicobarica telah diklasifikasikan sebagai spesies terancam yang hampir pupus oleh Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam CITES yang berpusat di Geneva, Switzerland. Minat yang mendalam terhadap spesies fauna menjadi pemangkin kepada Muzaffar Kaisar Muhammad Ishaq memulakan pusat pembiakan ini. Segalanya diusahakan sendiri, termasuk menggunakan dana hasil simpanannya. Bermula dengan 5 ekor burung punai emas jantan dan 15 ekor burung betina yang diimport dari Singapura. Kini, Muzaffar berjaya membiakkan lebih 100 ekor spesies ini. Burung ni sebenarnya dia burung yang asal dia ialah kepulauan. Okey, pulau, burung pulau. Lokasi tempat breeding kita, pusat biak baka sekarang kita ialah di Janda Baik, Pahang. Janda Baik, kita sedia maklum, tak ada pun laut terdekat, pulau pun jauh. Tapi itulah, breeding ni sebenarnya ialah satu kita panggil a combination of luck and science. Ya, kalau ada rezeki dengan apa, kalau ada rezeki tu, orang kata rezeki tak salah alamat lah. If kita usaha, ada rezeki, kita boleh mencapai. Tidak jemu berguru, dia yang berusia 48 tahun mempelajari selok-belok pembiakan daripada mentornya di Singapura selain melalui rujukan buku-buku dan carian internet. Bagi langkah keselamatan, pembiak burung diharuskan memasang gelang yang digunakan sebagai tanda pengenalan atau rujukan untuk setiap ekor burung. Di sini, mereka lebih gemar menggunakan gelang yang tiada bukaan atau close-banded ring. Justeru, gelang jenis ini amat sesuai untuk dipasang pada kaki burung ketika hidupan ini berumur di bawah 8 minggu. Selain hampir mustahil untuk dilihat melainkan di habitat asalnya, burung punai emas juga turut terancam kerana menjadi buruan pemburu haram. Dia ada mitos ya, sebab burung punai emas ni dia ada sedikit persamaan dengan landak raya, di mana dalam burung ni dia ada satu batu.
Batu ni sebenarnya secara saintifik diguna untuk pencernaan, untuk penghadaman, sebab burung ni biasa makan biji-biji rin. Okey, dia makan seeds ya, biji-biji rin di atas pulau-pulau. So biji-biji rin ni dia keras. Jadi batu ni dia tolong macam untuk hancurkan. Okey, tak tahu macam mana ada orang dapat idea yang batu ni boleh menyembuhkan penyakit dan diumpamakan macam batu geliga. So ramai juga orang dah mula dulu buru dan tangkap pasang pukat ke pasang perangkap, dan diorang tangkap burung punai emas ni lah. Salah satu sebab untuk batu geliga yang saya bagi tahu tu. Okey, bawa Akta Hidupan Liar 2010. Jika sesetengah pemilik hanya memasang ring di kaki burung, Muzaffar mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan tahap keselamatan burung-burung yang dipeliharanya dengan turut memasang microchip pada setiap ekor burung. Microchip ni bukan compulsory lagi. Tapi saya sendiri ambil inisiatif untuk microchip burung. Sebab pada saya, ring ni ada risiko orang boleh potong ring ni dan dia boleh tukari. Alright? Tapi kalau kita pakai microchip tak boleh. Bila kita dah chip dia tak boleh nak keluarkan balik. Itu sebab saya sangat emphasize atau menitik beratkan microchip. Tidak hanya menjalankan penternakan dan pembiakan secara sembrono, mereka perlu merekodkan setiap data berkaitan burung punai emas di dalam buku log ini. Bila kita dah bawa ring kaki microchip, kita kena rekod dalam buku log ni. Boleh nampak ya. Jadi yang ni ialah tarikh menetas, dan bila kita dah microchip, kita akan tempel atau tampal stiker microchip pada buku log. Jadi buku ni penelitian akan periksa dari masa ke semasa untuk memastikan bilangan burung yang ada match atau tally dengan rekod yang kita ada. So berapa ekor semua ya, dia akan buat pemeriksaan berkala untuk auditing. Burung punai emas juga telah diklasifikasikan antara spesies terancam dan dilindungi di bawah Seksyen 68 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Justeru, pemilik pusat pembiakan seperti Muzaffar harus sentiasa menitik beratkan segenap aspek seperti yang termaktub di bawah Garis Panduan Pemeliharaan Hidupan Liar. Walau tanpa kelayakan dalam bidang veterina atau seumpamanya, graduan pengurusan pelancongan dari Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam ini berjaya membuktikan dia mampu mengusaha pusat pembiakan berdasarkan minatnya yang tidak berbelah bahagi sehingga berjaya diiktiraf sebagai satu-satunya pembiak baka burung punai emas di Malaysia. Belum saya nak start program pembiakan ni, ada orang cakap lokasi pusat pembiakan saya jauh dari laut. Itu akan menjadi satu cabaran atau halangan di mana burung punai emas saya tak akan membiak. Sebab dia kata burung ni asal dari laut. So you kena cari tempat yang berdekatan dengan pantai atau satu pulau. Kena beli tanah kat pulau dan set up you punya breeding center di sebuah pulau in order for the Nicobar pigeon untuk membiak. Jadi di sini saya dah berjaya buktikan yang teori ni salah. Sebab walaupun janda baik ini jauh dari laut, tapi burung punai emas saya dah berjaya membiak di dalam aviary yang set up saya di janda baik. In that sense that kalau kita berusaha kat mana location breeding center kita tu tak penting. Kalau set up kita betul, husbandry kita betul, insya-Allah kita boleh berjaya. Antara keunikan burung punai emas, ia hanya bertelur sebiji sahaja bagi setiap musim dalam jangka masa setahun. Namun, memandangkan Muzaffar menjalankan proses biak baka, seekor burung punai di sini mampu bertelur dengan kekerapan 4 kali setahun, terutamanya jika anak burung yang terdahulu diberi makan menggunakan formula khas.
InsyaAllah pada tahun ni atau selewatnya tahun depan untuk import 30 ekor lagi burung punai emas untuk mengelakkan berlakunya inbreeding. Okey, inbreeding bermaksudnya takut breeding adik-beradik atau mating antara bapa dan anak yang kita kalau boleh kita nak cuba elakkan. Untuk kenapa kita perlu elakkan inbreeding ni, takut bila peratus inbreeding ni tinggi nanti akan berlaku kecacatan pada zuriat, pada anak-anaknya, kecacatan atau kadang-kadang anak burung yang keluar hasil daripada inbreeding dia ada imuniti yang lemah, mudah dapat penyakit, kaki bengkok dan defek-defek lain yang kalau boleh kita nak elakkan. Bagi burung punai emas, proses eraman untuk menetaskan telur akan dilakukan bersama-sama oleh burung betina dan jantan. Wildlife Fauna Breeding and Research telah mendapat kelayakan untuk menjalankan biak baka komersial burung punai emas pada Ogos 2019. Selain itu, pusat ini juga turut dijadikan sumber rujukan bagi pihak perhilitan berdasarkan kejayaannya dalam proses pembiakan. Bagi mempercepat proses pembiakan, anak burung akan mereka suapkan. Anak burung akan diberikan susu formula khas sebagai makanan. Jangan picit crop dia ke muka. So biasanya anak burung berumur 1 hari pun dah boleh swap formula ni. Tapi anak burung punai emas ni dah berumur 5 minggu. So dalam masa 2 minggu lagi, 3 minggu lagi dia boleh totally independent, makan sendiri. Tapi buat masa ni mak dia masih swap. Jadi dari masa ke semasa kita akan buat pemeriksaan. Okey, kalau kita dapati mak dia tak swap anak dia, okey, dalam 2 hari masih dia punya tembolok the crop is still kosong, empty, kita akan suplement. Sebab kita tak ambil risiko takut mak dia, ingat anak dia dah pandai makan sendiri. Anak dia masih harap mak dia swap dia. So ada berlaku pertindihan ni dan takut ada fatality, ada mortality, ada kematian. So kita tak boleh ambil risiko. So kita everyday kita kena check anak burung tu sama ada kosong ke tidak. Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati. Tiup harus dimasukkan ke saluran yang betul, iaitu ke bahagian tembolok anak burung. Sekiranya tersilap, ia boleh memasuki paru-paru anak burung dan menyebabkan kematian. Jumlah makanan juga harus disukat agar tidak terlalu penuh dan membuatkan anak burung memuntahkan makanan yang disuap. Kita dah dapat tahu dah dia dari isi bulat dan dah kembung, padat, okey. Tak banyak sangat. Kalau banyak sangat, dia akan muntah balik. Okey. Di pusat pembiakan ini, terdapat 5 aviari yang menempatkan burung punai emas. Manakala, dalam setiap aviari, lebih kurang 12 sarang diletakkan untuk purata 30 ekor spesies ini. Selain Muzaffar, dia turut dibantu oleh 2 orang pekerja serta beberapa orang rakan yang turut sama meminati hidupan liar, antaranya Eddie Endra Busri. Berusia 46 tahun, Endra yang memiliki perniagaan fabrik akan datang ke sini di waktu lapang untuk membantu Muzaffar. Kain kasa hitam ini dipasang di sekeliling aviari untuk menghadkan jumlah sinaran matahari. Memula nak dapatkan macam trust tu, kita kena jadi kawan dia dulu sampai dia percaya. Lepas tu dia tengok minat kita macam mana. Jadi kita boleh join sinilah untuk tolong-tolong dia. Keluarga saya tak ada masalah sebab mereka dah tahu saya memang minat haiwan juga sebenarnya. Daripada dulu pun macam suka bela kucing, macam bela-bela haiwan kampung lah, maksudnya bela kambing. Jadi diorang tak terkejut lah kalau minat saya kat macam tu. Saya rasa sedikit terganggu sekiranya burung saya nanti duduk dalam sangkar kecil dan diletak di balcony atau beranda dan nafikan hak dia untuk membiak atau menurunkan zuriat. Terletak di Janda Baik Pahang, pusat pembiakan ini diusahakan oleh Muzaffar Kaisar Muhammad Ishak yang merupakan satu-satunya pembiak baka burung punai emas bertauliah di Malaysia. Selain spesies daripada keluarga burung merpati ini, Wildlife Fauna Breeding and Research
turut menempatkan variasi spesies burung dan beberapa jenis haiwan mamalia. Nampak? Mendapat pengiktirafan oleh Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam CITES, dia turut menjalankan pembiakan secara komersial. Pusing lagi. Pusing. One more round. Dan settle. Pusat ini tidak sewenang-wenangnya dibuka kepada pengunjung atas beberapa faktor, termasuk menjaga agar tiada pencemaran atau jangkitan yang mampu dibawa masuk dan seterusnya memberikan kesan negatif kepada hidupan yang terdapat di sini. Namun, sekiranya dibenarkan berkunjung, mereka perlu melalui beberapa proses untuk tujuan disinfeksi, terutama di bahagian tangan dan kaki. Our aviary. Okey. Dia ada bilik ke? Kita ada 32 ekor burung punai emas dalam aviary ni. Bagi yang pertama kali berkunjung, pasti akan merasa kagum dengan panorama fauna yang terdapat di sini. Bila anak bapak terkahwin anak atau Mencipta nama sebagai pembiak baka burung punai emas tunggal di Malaysia, Muzaffar sememangnya seorang yang begitu teliti dalam urusan kerjanya. Apa jenis burung punai? okey, kita ada buat Niatnya hanya satu, agar spesies yang berasal dari Nusantara ini mampu berkembang di Malaysia. kita dah burung punai emas ni habitat asalnya dia Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia kita selaku orang Malaysia, selaku anak bangsa Malaysia, kalau kita tak nak ambil inisiatif untuk buat program konservasi terhadap spesies kita sendiri, takkan kita nak harap orang Eropah, takkan kita nak harap orang warga asing untuk nak memperjuangkan dan nak buat program konservasi burung kita. Dan burung ni memang at the brink of extinction, dekat nak pupus dah. Jadi saya rasa terpanggil. Saya rasa ialah satu tanggungjawab moral saya. Walaupun kadang-kadang saya senantiasa ada banyak halangan, cabaran, terutama dari segi dana. Saya buat program ni semua menggunakan sumber dana sendiri. Saya teruskan juga dengan limitation yang ada, kita buat juga. Walaupun kandang kita, our aviary, reban kita seadanya, tapi alhamdulillah macam mana saya cakap, rezeki tak salah alamat dan adalah hasil dia. Selepas dalam 17 tahun hingga sekarang, daripada 20 ekor, induk pembaka dan kita dah ada 100 lebih hingga hari ini. Bagi mengelakkannya terlepas keluar, pintu aviari harus dipastikan tertutup sepanjang masa. Kali ini, kami cuba untuk mendapatkan seekor burung jantan dan betina bagi mengenal pasti ciri-ciri yang membezakan jantinanya. Proses menangkap burung ini juga memerlukan kaedah yang baik agar mengelakkannya daripada tercedera. Kita ambil yang matang lah. Berbanding Muzaffar yang lebih cekap, Endra masih lagi dalam fasa berhati-hati ketika menangkap burung punai emas. Burung punai emas tidak hanya diburu kerana mitos yang terdapat pada spesies ini. Yang ini betina dan yang ini jantan. Okey, beza dia? Beza dia yang paling senang kita nak tahu bulu pelepah dekat leher dia. Okey. Kalau yang lebih panjang tu selalunya jantan lah. So macam ni jantan kan? Bulu panjang. Ni jantan lah. Yang ni betina lah. Okey. So kalau kita nak tahu lagi detail, kita kena buat DNA. Malah, rupa fizikalnya nan indah dengan kilauan warna metalik pada bulunya apabila burung ini mencapai umur matang. Ya. Selain daripada DNA lah. Okey, lazimnya burung punai emas ni dia akan mencapai tahap matang di antara umur 10 hingga 12 bulan, di mana yang kita dapat saksikan warna di ekornya bertukar menjadi warna putih, tapi ia hanya matang dari segi fizikal. Untuk membolehkan ia melalui proses pembiakan, ia perlu menunggu sehingga umur 24 bulan ataupun 2 tahun.
Penjagaan dan pembiakan burung punai emas sememangnya menuntut kesabaran. Malah, Muzaffar juga turut memperuntukkan dana yang tinggi dalam perniagaan ini. Memandangkan jantina burung ini sukar dikenal pasti sebelum mencapai tahap matang, Muzaffar turut mengambil sampel darah untuk dihantar ke sebuah makmal di Amerika Syarikat bagi menguji jantinanya. Nampak? Bagi pencinta fauna seperti Muzaffar, burung-burung dan hidupan liar di sini tidak hanya sekadar haiwan peliharaan. Ini tarikh Disember. Tarikh Disember, kita bulu dia pendek. Right? Sayap dia tutup, Andra. Tak okey, sayap dia macam terbuka keluar. Nak pegang tangan dia. Rasa kasih terhadap haiwan-haiwan ini mencipta satu perasaan halus baginya. Saya juga develop satu bond ya. Saya memang sayang burung-burung saya. Jadi kalau seboleh-bolehnya saya nak burung saya pergi ke tangan pembeli atau pemilik yang mempunyai kemudahan atau facilities yang lebih adil. Saya rasa sedikit terganggu, mungkin terkilan sekiranya burung saya nanti saya jual pada mungkin orang yang katakanlah contoh. Dia duduk di kawasan apartmen atau kondominium dan akhirnya burung ni duduk dalam sangkar kecil dan diletak di balkoni atau beranda. Sebab yelah, burung ni burung yang hampir pupus dan kita tak boleh nak nafikan hak dia untuk membreeding, membiak atau menurunkan zuriat. So kita cuba sedaya upaya dan bila saya menjual burung ni kepada owner, saya cuba sedaya upaya untuk memastikan burung ni dijual dalam bentuk pair sebagai pasangan satu jantan betina supaya hak untuk membiak tidak dinafikan. Walau namanya tidak popular seperti burung lain, spesies ini mempunyai nilai tersendiri di mata pencinta hidupan liar. Dengan keunikan fizikal burung punai emas, maka tidak hairanlah peminat spesies ini sanggup membelanjakan puluhan ribu ringgit bagi sepasang burung punai emas untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Usaha Muzaffar membiakkan burung ini wajar menjadi pendorong kepada individu lain agar salah satu spesies yang menjadi imej hidupan liar negara ini mampu bertahan daripada menjadi mangsa kepupusan. Jahat kali dia. Dia kena tutup macam ni. Okey. Okey, saya. Sini. Okey. Dah? Okey. Tangan yang atas awak pegang. Dia. Awak pegang.